varian COVID-19. Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Saudara, ini juga bukan mimpi di mana anda bersama kita di ruangan ekspresi ketika ini untuk bersama dalam segmen khas Dari Hati bersempena dengan orang kata perkongsian kita bagi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, dan alhamdulillah diberikan ruang dan waktu ini untuk kita bersama-sama ke udara dengan Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM. Mana kali ini kita bakal bicarakan mengupas tentang isu-isu rumah tangga, dan mungkin kita nak atasi keganasan rumah tangga sepanjang PKP ni. Nak hantar WhatsApp ataupun persoalan untuk diraikan oleh Datuk, mendapat perhatian Datuk, insya-Allah talian kita 011 29004 004, dan juga boleh type persoalan anda di FB Live kita. Selamat menonton juga. Apapun saya mengalung-alungkan Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bersama kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Fairuz sihat? Saya alhamdulillah sihat dan diberi penghargaan untuk bersama dengan Datuk pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Fairuz jemput saya. Saya. Baik, dan dah masuk hari ke-29 kita, Datuk. Kan kita rasa ramai antara kita lalui tempoh ni, boleh dikatakan tempoh yang agak panjang. Ada yang boleh dikatakan tak mampu nak tangani tekanan, ya, termasuk juga dari segi kewangan kerana ahli keluarga masing-masing. Bila dah berada ataupun terperuk di Tidak bukan ialah untuk menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kita yang paling baik amalannya. Yang kedua, Allah SWT juga menyebut walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Di mana Allah SWT menyebut dalam ayat yang saya bacakan yang kedua ini, maknanya janji Allah akan menguji kamu dengan antara lain kekurangan harta, ketakutan, daripada nyawa dan sebagainya. So jadikan Fairuz, kalau kita tengok berdasarkan kepada kedua-dua ayat tadi, jelas menunjukkan bahawa kehidupan kita ini sudah pasti akan melalui ujian daripada Allah SWT. Dah, kalau kita tengoklah begitu tuan-tuan dan puan-puan, maka sudah tentu keadaan musibah yang kita lalui sekarang, iaitu COVID-19, adalah merupakan sebahagian daripada ujian Allah SWT. Apabila Allah turunkan ujian ini, maknanya Allah turunkan kepada semua. Allah turunkan kepada pemerintah, Allah turunkan kepada rakyat, dan Allah turunkan kepada semua. Tidak lain dan tidak bukan, ujian ini adalah merupakan sebahagian daripada janji Allah SWT. Maka dalam konteks kerajaan, kita tahu bahawa ada prinsip yang disebut secara jelas, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah yang bertanggungjawab adalah didasarkan kepada kepentingan rakyat. Maknanya setiap kerajaan yang bertanggungjawab apabila melalui sesuatu keadaan khususnya yang melibatkan kepentingan rakyat, maka kerajaan yang bertanggungjawab perlu memikirkan bagaimanakah cara yang terbaik untuk menjaga kepentingan rakyat. Yang ini yang dimaksudkan tadi dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertanggungjawab. Maka dalam keadaan inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, setelah mengambil semua perkara, semua keadaan, maka kerajaan telah mengeluarkan satu perintah yang disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan, ataupun apa yang Fairuz sebut tadi itu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Maka Perintah Kawalan Pergerakan ini kalau kita tengok adalah merupakan hasrat daripada pemerintah dan daripada kerajaan untuk memastikan supaya penularan COVID-19 ini, penyakit COVID-19 ini akan dapat dibendung
dan rantaian penularan ini akan dapat dibendung dan dihapuskan. Caranya ialah dengan memerintahkan kepada semua rakyat untuk stay at home, duduk di rumah dan tidak banyak melakukan pergerakan di luar daripada rumah. Yang ini kita sebut sebagai perintah kawalan pergerakan. Ini adalah merupakan hasrat dan rasional kerajaan dalam mengeluarkan perintah tersebut. Dan perintah ini dikeluarkan tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memastikan keselamatan rakyat secara keseluruhan. Memastikan pemeliharaan nyawa rakyat ini adalah merupakan salah satu daripada maqasid syariah ataupun objektif kenapa pensyariatan Islam itu, iaitu menjaga apa yang disebut sebagai hifzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga tubuh badan, menjaga kesihatan dan sebagainya. Maka dalam konteks inilah Fairuz, kita tengok bahawa perintah kawalan pergerakan ini adalah didasarkan kepada maksad yang begitu penting untuk menjaga keselamatan rakyat. Maka rakyat dikehendaki untuk duduk di rumah dan tidak pergi ke mana-mana. Dalam konteks perbincangan kita pada malam ini kan Feroz, dan sidang pendengar dan penonton program Dari Hati, bila mana pergerakan itu tidak dibenarkan untuk dilakukan di luar, maka semua unit dalam keluarga, suami, anak-anak, isteri, bapa, ibu, kesemuanya akan berada di rumah. Dan apabila kesemua daripada unit keluarga ini berada di rumah, maka di sini memerlukan kepada kesabaran, memerlukan kepada pemikiran kita bahawa kita ini sebenarnya dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang suami yang biasanya bergerak di luar rumah, berada di luar rumah, sekarang dikehendaki untuk berada di rumah. Maka dalam keadaan inilah dalam kita nak membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang tenang, keluarga yang didasarkan kepada kasih sayang, keluarga yang didasarkan kepada hormat, menghormati, rahmat dan sebagainya, yang merupakan syariat Islam itu sendiri. Maka dalam konteks inilah maka dikehendaki pada setiap suami, isteri dan anak-anak ini, ibu dan bapa, untuk benar-benar memahami tanggungjawab dan peranan masing-masing. Kalau dahulu semasa kita bersiaran dalam program Dari Hati ini, kita banyak membincangkan isu-isu kekeluargaan dalam keadaan suami bergerak di luar bekerja. Kalau isteri itu bekerja, dia pun bergerak di luar. Anak-anak bersekolah. Jadi kebanyakan masa suami, ibu, isteri dan anak ini berada di luar rumah dan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu lepas daripada balik kerja berada di rumah. Tetapi dalam konteks tempoh masa perintah kawalan pergerakan ini, hampir keseluruhan unit keluarga tadi itu berada di rumah. So ketika berada di rumah inilah maka saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan perempuan, untuk kita kembali memahami dengan sebenar-benarnya peranan dan juga tanggungjawab. Daripada sudut hikmah keberadaan berada di rumah ini, kita saling akan diberi peluang untuk memahami di antara satu sama lain. Suami mungkin dia akan bagi isteri-isteri yang tidak bekerja, suami yang duduk di rumah, dia akan lihat bagaimana pengorbanan seorang isteri. Betapa susahnya seorang isteri yang tidak bekerja tetapi duduk di rumah, melihat, membesarkan anak-anak, buat kerja rumah dan sebagainya. Jadi ini hikmahnya kalau kita lihat di sebalik berlakunya perintah kawalan pergerakan ini. So pada pandangan saya, Feiruz, kalau kita tengok, kalau kerajaan menjalankan tanggungjawab dia, memerintahkan rakyat untuk berada di rumah, dalam masa yang sama suami, isteri dan anak-anak memahami peranan masing-masing, tanggungjawab masing-masing untuk membina keluarga yang sakinah, keluarga yang ada kasih sayang, mawaddah dan juga rahmat, maka sudah tentu usaha untuk mewujudkan keluarga yang
berjaya, keluarga yang ada ketenangan akan dapat kita bentuk dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Itu mukadimah saya, Feiruz. Baik, terima kasih Ahmad Arif. Kita bakal berehat seketika sebab lepas ni kita akan menyambung tentang isu-isu rumah tangga di mana melibatkan pendengar kita juga Ahmad Arif berkaitan dengan permasalahan di mana mereka luahkan di WhatsApp kita 011 2904 004. Saya ulangi 011 2904 004 dan juga boleh kongsi soalan di FB Live kita sekejap saja lagi. Berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Dan masih lagi kita bersama dalam ruangan dari hati khas PKP ini bersama dengan Yang Amal Arif, Datuk Dr. Haji Umar Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM. Apa kita sentuh adalah berkaitan dengan isu-isu rumah tangga yang mungkin dapat kita atasi melalui ruangan dan platform di dari hati ketika ini. Melalui WhatsApp kita boleh hantarkan persoalan di 01129004 dan juga menantikan sahabat-sahabat kita yang mungkin boleh tujukan soalan kita di FB dan mungkin dapat kita lanjutkan untuk bersama-sama dengan Yang Ma'arif berkaitan kalau kita dikatakan tentang rakan-rakan yang berpoligami. Yang Ahmad Arif dah masuk fasa ketiga PKP ni, mungkin ada apa-apa saranan yang Ahmad Arif nak kongsikan bersama dengan pendengar, kita silakan. Firuz, kalau katakan seorang tu yang bermonogami yang ada seorang isteri saja, tanggungjawabnya sudah besar. Jadi kalau katakan suami-suami yang berpoligami, maka sudah tentulah tanggungjawab dia lebih besar sebab di situ ada keperluan untuk melakukan keadilan. Kita tahu kan dalam Quran banyak Allah sebut tentang Allah suka kepada mereka-mereka yang melakukan adil. Dan kita tahu bila Islam membenarkan seorang suami itu untuk berpoligami, maka disebut prasyarat yang paling penting di situ ialah untuk melakukan keadilan. Jadi kan Firuz, dalam konteks mereka-mereka yang berpoligami, perintah kawalan pergerakan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan tanggungjawab. Tanggungjawab yang saya maksudkan di sini kan Firuz, ialah tanggungjawab untuk memberikan nafkah. Of course lah, bila kita sebut tentang nafkah ini, yang paling utama ialah nafkah daripada sudut zahirnya, makan minum isteri-isteri dan sebagainya. Yang ini tidak menjadi satu masalah dalam keadaan sekarang di mana kita ada online banking contohnya. Untuk seorang suami yang mungkin ditahan berada di sebuah negeri yang tidak, di mana isteri-isteri dia yang lain berada di negeri-negeri yang lain, yang mungkin sukar untuk dia melaksanakan tanggungjawab untuk berada daripada sudut penggiliran. Jadi maknanya dalam konteks melaksanakan tanggungjawab nafkah, maka saya nasihatkan kepada suami-suami yang berpoligami untuk terus melaksanakan tanggungjawab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah orang yang bertanggungjawab dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan. Jadi bagi suami-suami yang berpoligami, maka tanggungjawab untuk memberikan nafkah tadi itu masih lagi dikehendaki dan wajib dilaksanakan. Dan bagaimana cara dia kan Firuz, kita dah tahu, maknanya boleh dibuat cara macam tu. Selain daripada itu, mungkin nasihat saya ialah penting untuk suami yang berpoligami tadi untuk memaklumkan kepada isteri yang dia tidak ada bersama, untuk menyatakan ke mana dia berada di mana. Sebab ini untuk mengelakkan rasa bimbang di pihak isteri yang di mana suami tadi itu tidak berada. Yang ini pun kan Fairuz mudah saja untuk nak laksanakan. Kita ada telefon, kita ada email apa semua dan sebagainya. So jadi memaklumkan kepada isteri di mana suami tadi itu berada supaya tidak ada kerisauan di pihak isteri tadi itu merupakan
tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Okey, saya dah sebutkan tadi Faris, daripada sudut fizikal penggiliran bagi suami yang berpoligami ini, yang ni agak sukar untuk dilaksanakan, apatah lagi kalau suami itu berada di satu negeri dan isteri itu berada di negeri yang lain. Susah untuk dia nak bergerak. Tapi kalau dia berada dalam satu kampung yang sama, mungkin mudah untuk dia nak laksanakan penggiliran tersebut. Maka dalam konteks inilah Firuz, maka kita perlu tekankan kepada isu tolak ansur. Ada toleransi di kalangan isteri-isteri yang suami dia tu tadi tu tidak berada. Jadi maknanya kalau katakan suami tadi tu tak boleh nak bergerak bersama dengan isteri yang satu lagi tu, maka isteri yang suami tadi tu tidak boleh bersama, dia kena ada sifat tasamuh, ada sifat memahami dan kesukaran untuk suami tadi tu untuk bergerak. Jadi in conclusion, kesimpulannya Firuz, saya rasa kalau suami tadi tu yang berpoligami menjalankan tanggungjawab nafkah dia, memberikan dalam tempoh sebulan ni tidak bersama dengan isteri, melaksanakan tanggungjawab tersebut, dan dalam masa yang sama isteri yang dia tidak bersama ada sifat toleransi terhadap madunya yang lain disebabkan kesukaran untuk suami dia tadi tu bergerak, maka insya-Allah keluarga sakinah yang nak dibentuk bagi suami-suami yang berpoligami tadi tu boleh dilaksanakan. So perlu ada sifat tolak ansur tadi. Dalam masa yang sama juga kan Firuz, kita tengok daripada sudut keadilan, selepas daripada tempoh PKP ni telah tamat, maka suami yang sudah dalam tempoh sebulan tak boleh nak bergerak berada di satu rumah, maka selepas daripada tempoh PKP, isteri yang suami dia tu berada bersama dengan dia untuk tempoh yang panjang dalam tempoh PKP ini pun perlu ada sifat toleransi, ada sifat bertolak ansur. Selepas daripada tempoh tamat PKP tadi tu, suami dia tu berada pula dengan isteri yang dia tidak ada bersama. Jadi keyword dia Firuz pada saya, maknanya dalam konteks nak membina keluarga yang sakinah, mengekalkan perkahwinan yang ada mawadah warahmah tadi tu, bagi suami-suami yang berpoligami, maka penting untuk dia laksanakan tanggungjawab, dan dalam masa yang sama madu-madu isteri yang lain tu perlu ada sifat toleransi, memahami, sama ada memahami pada suami dia yang tidak boleh melaksanakan tanggungjawab tersebut dalam tempoh PKP tadi. So at the end of the day kan Firuz, dia berbalik kepada niat. Nabi SAW menyebut innamal a'malu binniyati. Sungguhnya sesuatu perbuatan itu bergantung kepada niat masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih atas saranan oleh Yang Ma'arif untuk rujukan bersama ya, insya-Allah. Dan saya kira sebelum kita teruskan soalan berkaitan dengan isu yang kita kaitkan dalam dari hati hari ini, juga hebahan berkaitan dengan bilik gerakan MyCare COVID-19, boleh dihubungi taliannya 03-887-0519 atau 7527 atau 7528, dan juga boleh emailkan kepada mycarecovid19@islam.gov.my, di mana petugas juga akan menghubungi kumpulan sasar menerusi talian 03-8870-7000. Dan berbalik kepada perbincangan kita bersama dengan Yang Ma'arif, kiranya masih dikaitkan dengan tempoh PKP ini, kita nak dengar juga nasihat Yang Ma'arif kepada bapa-bapa kat luar sana berkaitan pelaksanaan perintah nafkah kepada anak-anak ini sepanjang PKP. Silakan Yang Ma'arif. Okey, terima kasih Firuz. Saya tekankan di sini kan Firuz, sebagai seorang, untuk menjadi seorang bapa yang bertanggungjawab, bapa yang beriman kepada Allah SWT, untuk pastikan kita terlepas daripada tanggungjawab kita apabila kita bertemu dengan Allah SWT, maka sudah tentu setiap suruhan Allah SWT itu kita akan cuba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dalam konteks ini kan Firuz, ada dua ayat contohnya Allah sebut dalam konteks tanggungjawab untuk memberikan nafkah oleh seorang bapa tadi. Allah SWT sebut wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Menjadi tanggungjawab kepada bapa tadi untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka
makanannya, pakaian dan sebagainya mengikut kemampuan suami bapa tadi. Yang kedua, Allah SWT menyebut liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Menjadi kewajipan untuk bapa untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada di bawah tanggungjawab mereka mengikut kemampuannya. Jadi cukup kan Fairuz kalau kita tengok pada kedua-dua ayat ini secara jelas meletakkan kewajipan sebagai suami yang bertanggungjawab kepada Allah SWT mengikuti suruhan Allah SWT tadi itu untuk melaksanakan tanggungjawab memberikan nafkah kepada anak-anak. Daripada sudut perundangan, undang-undang kekeluargaan Islam di seluruh negara sebut secara jelas di bawah Seksyen 76, di bawah Seksyen 75 dan sebagainya, akta ataupun enactment Undang-Undang Keluarga Islam menyebut secara jelas bahawa menjadi tanggungjawab kepada bapa untuk melaksanakan tanggungjawab nafkah. Jadi, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, melihat kepada ayat Al-Quran tadi dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan peruntukan undang-undang kekeluargaan Islam di negara kita, maka sudah tentu menjadi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh bapa melaksanakan tanggungjawab memberikan nafkah kepada anak-anak. Seperti mana tanggungjawab seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini berkaitan dengan suami-suami yang berpoligami, perintah kawalan pergerakan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mana-mana bapa tidak melaksanakan tanggungjawab memberikan nafkah. Seperti mana isteri tadi kan Fairuz saya dah sebut, kita ada perbankan online dan sebagainya yang memudahkan untuk bapa yang mungkin tidak tidak boleh bergerak untuk bertemu dengan anak-anak. Kalau katakan dia bekerja, dia tidak boleh bergerak, dia ada di Singapura contohnya, tak boleh nak balik ke Malaysia, maka tanggungjawab untuk melaksanakan perintah nafkah ini kepada anak-anak ni menjadi satu kewajipan untuk dia laksanakan, sama ada sebelum, semasa ataupun selepas daripada tempoh perintah kawalan pergerakan ini. So tanggungjawab itu masih lagi kekal kepada bapa-bapa untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Saya tak ada alasannya untuk tidak melaksanakan tanggungjawab Ahmad Arif. Walaupun kita akan berhenti rehat seketika sebelum kita raikan persoalan pada sahabat-sahabat pendengar. Kita kembali menerusi Dari Hati terus selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Yang kian kau rasakan, usia tua berjuta itu kau selindungkan demi esok yang sama. Semalam kau tinggalkan sang hutan merayu, jangan dipupus hijaunya. Lautan biru jadi kelabu warna duka, langit putih jadi tiris tak bisa menepis. Fauna menghilang pandangan selama-lamanya. Atas dunia yang tua, manusia bermusuhan, anak-anak menangis, darah merah menitis. Ada yang punya kuasa, lupa pada hakikat. Tuhan jualah pemilik.
kembali untuk pertemuan kita ke udara di Radio IKIM dan juga langsung kita bawakan di FB ketika ini. Anda boleh bersama-sama dengan Yang Amat Arif, Datuk Dr. Haji Muhammad Naimah Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM. Mana hari ini menyentuh tentang isu-isu rumah tangga yang mungkin dapat kita atasi keganasan rumah tangga sepanjang PKP ini. Menanti persoalan di WhatsApp kita 0112900404 dan kita teruskan untuk persoalan yang saya kira diterima sebelum ni. Yang Ma'arif ya, pertanyaan ataupun persoalan, kalau dalam tempoh PKP ni kita nak gunakan ruang dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni sebagai ruang perdamaian, kalau sebelum ni pasangan tersebut ada isu antara mereka, ada peluang atau tidak? Silakan Ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Fairuz, bila kita menyebut tentang perdamaian ini, memang itulah sebenarnya yang dianjurkan di dalam Islam. Kalau kita tengok kan, contohnya di dalam Al-Quran Allah SWT ada menyebut wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khairun. Sekiranya kamu bimbang isteri-isteri yang mungkin melakukan perbuatan nusyuz, maka tidak menjadi halangan bagi kamu untuk melakukan perdamaian di antara kedua-dua mereka, suami dan isteri. Dan di penghujung ayat kan Fairuz, Allah SWT sebut was-sulhu khairun. Berdamai itu adalah cara yang terbaik. Jadi maknanya tuan-tuan dan perempuan sidang pendengar FB IKIM, program dari hati, asas di dalam Islam dalam konteks kekeluargaan suami isteri, maka kita diajak untuk berbincang dan cari jalan perdamaian. Maka asas prinsip utama dalam kita membina keluarga di dalam Islam ini perlu ada sifat toleransi, perlu ada sifat musyawarah, perbincangan antara suami dan isteri untuk cari jalan yang terbaik. Tidak boleh sesuatu keluarga itu dibina sekiranya berlaku autokrasi, paksaan dalam melakukan sesuatu aktiviti di dalam keluarga. Suami tidak boleh gunakan kuasa veto contohnya untuk memaksa isteri untuk melakukan sesuatu perkara, anak-anak melakukan sesuatu perkara. Allah SWT sebut di dalam Al-Quran wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dijalankan secara musyawarah. Urusan kekeluargaan antara suami, isteri, bapa, anak, ibu, anak dan sebagainya diasaskan kepada prinsip musyawarah untuk cari jalan yang terbaik. Jadi sekiranya berlaku sesuatu perkara, maka memang di dalam Islam kan Fairuz, memang digalakkan untuk cari jalan menyelesaikan perkara itu dengan cara yang terbaik. Dalam apa jua keadaan, sama ada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini ataupun dalam bila-bila masa sekalipun, perdamaian ini adalah cara yang paling terbaik. Yang ini kita sebut sebagai sulh untuk cari jalan perdamaian. Cuma kan Fairuz, sidang pendengar program dari hati yang dikasihi sekalian, cuma dalam konteks toleransi ini dia ada hadnya. Contohnya kan Fairuz, kalau katakan berlaku penderaan keganasan rumah tangga contohnya, kita tidak boleh gunakan seorang isteri itu kalau katakan dan anak didera dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dia kata, Datuk Naim kata, kena cari jalan perdamaian. Reda sajalah apa yang dilakukan oleh suami tadi itu terhadap isteri dan anak-anaknya. Sama ada didera secara emosi, apatah lagi berlakunya penderaan secara fizikal. Jadi kalau berlaku sebarang bentuk penderaan, keganasan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, maka ibu-ibu, isteri-isteri dan anak-anak perlu ingat bahawa Islam tidak pernah tolerate
Islam tidak pernah membenarkan seorang isteri dan anak itu didera dalam apa jua bentuk sekalipun. Penderaan keganasan rumah tangga ini adalah merupakan satu jenayah. Jenayah di mata pandangan agama, hukum, dan ianya juga merupakan jenayah di mata pandangan undang-undang di Malaysia ini. Sama ada bagi orang Islam ataupun orang bukan Islam. Nabi SAW menyebut, la darara wa la dirara fil Islam. Tidak ada kemudaratan, tidak ada perlakuan memudaratkan orang lain di dalam Islam. Maknanya kedudukan hukum, kedudukan Islam, undang-undang sangat jelas bahawa sebarang bentuk penderaan tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada usaha perdamaian kalau berlaku keredaan sekiranya berlaku sebarang bentuk keganasan rumah tangga, penderaan. So, kalau berlaku penderaan, berlaku keganasan rumah tangga dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, maka isteri yang didera, anak yang didera, kalau ada pun kes segelintir isolated, kes yang terpencil, kalau suami yang didera oleh isteri, berlaku kejadian penderaan ini dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, maka perbuatan penderaan keganasan rumah tangga tersebut perlu dihentikan oleh isteri dan juga anak-anak. Tidak boleh didiam. Tidak ada kompromi dan tidak ada toleransi dalam konteks berlakunya penderaan dan keganasan rumah tangga ini. So jadikan Feiruz, balik pada Feiruz yang sebut tadi itu, memang betul Islam galakkan perdamaian, islah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini ataupun sebelum maupun selepas daripada perintah kawalan pergerakan. Islam memang sangat menggalakkan perdamaian ini. Islam memang menggalakkan toleransi, memahami antara satu sama lain, antara suami dan juga anak-anak. Tetapi kita perlu ingat, kalau berlaku sesuatu perbuatan kemungkaran, jenayah dan sebagainya, di situ tidak ada kompromi dan tidak ada toleransi sekiranya berlaku penderaan dan sebagainya. Yang inilah caranya Feiruz, sebab Islam itu, keluarga Islam itu dibina atas sakinah. Pensyariatan perkahwinan itu didasarkan kepada mawaddah warahmah. Itu tujuan kenapa Islam, Allah SWT dan Rasulnya mensyariatkan perkahwinan, membina keluarga di dalam Islam. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membina keluarga yang memberikan ketenangan kepada suami, memberikan ketenangan kepada isteri, membentuk kasih sayang dan rahmat antara suami, isteri, bapa dan anak-anak. Tetapi kalau berlakunya penderaan ni Feiruz, bagaimana kita nak katakan keluarga tadi itu terbina atas rasa sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi maknanya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, isteri-isteri dan anak-anak, maknanya daripada sudut perundangan Islam, daripada sudut hukum Islam, isteri yang didera, anak yang didera dibenarkan dalam Islam untuk bertindak menyelamatkan dirinya sekiranya didera, sama ada secara emosi ataupun secara fizikal. Wallahu a'lam. Terima kasih Mak Arif. Saya kira ada lagi penjelasan yang diminta oleh sahabat kita di WhatsApp kepada kita. Katanya mohon pencerahan berkenaan dengan mahkamah menangguhkan perbicaraan penceraian dalam tempoh PKP ini yang memberi tekanan bagi pihak isteri. Mungkin boleh dapat komen daripada Yang Mak Arif. Silakan. Feiruz, dan terima kasih kepada puan yang bertanya. Kalau kita tengokkan Feiruz, perintah kawalan pergerakan ini yang dikeluarkan oleh kerajaan, dia secara menyeluruh. Kan? Maknanya hasrat kerajaan melalui perintah kawalan pergerakan tadi itu ialah untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat dibendung melalui pemutusan rantaian tadi itu. Cara dia ialah dengan cara memerintahkan rakyat untuk duduk di rumah, stay at home, diam-diam. Okey? Dan perintah ini kan Feiruz dan juga puan yang bertanya soalan tadi itu, dia terpakai sama ada kepada mahkamah sivil maupun kepada mahkamah syariah. Ada beberapa essentials yang dibenarkan oleh kerajaan untuk melakukan operasi. Okey.
Cuma kan Ferus, maknanya dalam tempoh PKP ini kita reckon the fact that berlaku masalah yang macam mana yang dinyatakan oleh Puan tadi tu. Kalau dalam konteks mahkamah syariah ini, isu perceraian, bagaimana keadaan suami kalau dia melafazkan talak di rumah dalam tempoh PKP ini. Jadi persoalan yang ditimbulkan oleh Puan tadi itu memang satu persoalan yang sah daripada sudut undang-undang. Cuma masalah dia ialah bagaimana mahkamah syariah nak mengimbangi antara perlakuan cerai oleh suami dalam tempoh PKP dengan arahan daripada kerajaan untuk tidak membenarkan operasi agensi-agensi kerajaan dalam tempoh PKP ini. Maka dalam konteks inilah Fairuz mengambil kira masalah seperti mana Puan yang bertanya tadi itu, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah mengambil pendekatan untuk menulis dan mendapatkan pandangan daripada Majlis Keselamatan Negara untuk membenarkan ataupun sebaliknya Mahkamah Syariah untuk mendengar dan memutuskan perkara-perkara yang kita anggap terdesak. Contohnya macam soalan yang Puan bertanya tadi tu, kalau berlaku perceraian bagaimana keadaan dia. Jadi kita telah menulis surat kepada MKN dan kita menunggu keputusan daripada MKN, Majlis Keselamatan Negara, sama ada untuk membenarkan ataupun tidak hakim-hakim Mahkamah Syariah yang dipilih, dan kita akan tentukan bukan semua orang mahkamah akan pergi. Kita telah bangunkan SOP yang jelas. Sekiranya dibenarkan oleh MKN, bagaimana kita nak menjalankan perbicaraan, pendengaran bagi kes-kes yang terdesak, termasuklah yang kes perceraian yang berlaku dalam tempoh MKN ini. Jadi dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini. Itu Fairuz, yang saya respons pada soalan tersebut. Baik, masa yang agak terhad ini, bagaimanapun kita minta daripada Yang Ma'arif untuk simpulkan sikit sebelum kita tinggalkan pendengar mesti segmen Dari Hati Khas ini. Silakan Yang Ma'arif, silakan. Fairuz, terima kasih Fairuz. Saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar program Dari Hati ini untuk mematuhi perintah yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, stay at home, duduk di rumah dan tidak banyak melakukan pergerakan di luar kecuali lah yang betul-betul mudarat untuk keluar daripada rumah. Kita tengok dalam Al-Quran Allah SWT sebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan taat kepada pemerintah. Ini adalah sebahagian daripada trait ataupun sifat-sifat orang-orang yang beriman, iaitu mematuhi kepada perintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Apatah lagi kan Fairuz, kita tengok bahawa Perintah Kawalan Pergerakan ini dikeluarkan tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan keselamatan kepada rakyat secara keseluruhan. Perkara yang kedua yang saya nak sebutkan di sini ialah berkaitan dengan apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini berjalan, maka sudah tentu suami, isteri dan anak yang berada di rumah akan diuji sebab mereka ni tak boleh nak bergerak di luar. Khususnya kalau katakan ruang rumah tu kecil, lagi besarlah ujian yang akan diturunkan. Maka dalam konteks inilah saya menyeru dan menasihati tuan-tuan dan puan-puan dalam konteks kita nak mengekalkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk kita kembali semula sebagai orang Islam dan beriman, memahami akan tanggungjawab seorang suami, memahami tanggungjawab seorang isteri dan memahami tanggungjawab anak-anak. Dalam konteks ini memerlukan pengorbanan. Maknanya suami perlu berkorban, isteri perlu berkorban dan anak-anak perlu berkorban. Pengorbanan anak, isteri dan suami tadi itu tidak lain dan tidak bukan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini ialah untuk memastikan supaya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah seperti mana yang diimpikan untuk membentuk baiti jannati, keluargaku, rumahku, syurgaku tadi itu akan benar-benar dapat dilaksanakan. Perkara yang ketiga tuan-tuan dan puan, kita
lihat Perintah Kawalan Pergerakan ini daripada sudut hikmah dan juga positifnya. Maka dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita ambil peluang untuk mengeratkan dan memperkukuhkan lagi hubungan kekeluargaan, kasih sayang antara suami, isteri dan anak-anak, sebab kebanyakan masa itu kita, tuan-tuan dan puan, berada di rumah. Jadi peluang itu diambillah untuk kita sama-sama menyemaikan dan bekerjasama untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dan apabila kan Fairuz dan tuan-tuan dan puan, bila kita berjaya bina keluarga yang sakinah ini, dalam tempoh kita diuji dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, maka insya-Allah selepas daripada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, maka lebih mudah untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita. Dan apa saja yang kita telah pelajari dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, memahami sifat mengeratkan lagi hubungan antara kita suami, isteri dan anak-anak dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, memahami kesusahan pasangan kita sebab kita tengok mereka dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Semoga selepas berakhirnya Perintah Kawalan Pergerakan ini, apa saja yang dipelajari oleh seorang suami, isteri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini akan dapat menyuburkan lagi hubungan mereka selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan ini. Itu 3 nasihat dan penutup saya, Fairuz. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Fairuz, Hakim dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang mendengar program Dari Hati pada malam ini. Kita doakan semua akan selamat, dijauhi daripada musibah COVID-19 ini, dan kita sama-sama doakan semoga Allah SWT akan angkat penyakit ini daripada negara kita dan memberikan keselamatan, kesihatan kepada semua kita, insya-Allah. InsyaAllah. Saya. Terima kasih Ahmad Arif, Datuk bersama-sama dengan kita pada ketika ini. Ruangan khas Dari Hati, khas untuk bersama dengan pendengar. Apapun, saya ucapkan terima kasih, banyak nasihat, saranan, pandangan daripada Ahmad Arif untuk sama-sama kita kongsikan dan dimanfaatkan oleh pendengar kita di Radio IKIM dan juga mereka yang tonton kita di siaran langsung di FB, insya-Allah. Apapun, saya ucapkan terima kasih Ahmad Arif. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saudara, kita kembali untuk pertemuan kita dalam Dari Hati esok. Jangan lupa bersama yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak UKM. Boleh standby untuk ke udara bersama dengan kita, interaksi bersama dengan Prof Datuk Dr. Aziah untuk bersama dengan kita Dari Hati 10 malam esok. Terus setia bersama kami, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.